اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Upah Sabariah selaku penganjur bagi sahabat pencinta Al-Quran SPAQ. Seterusnya barisan kepimpinan pengurusan SPAQ dan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga sihat walafiat di bawah jagaan Allah, fi riayatillah, fi hifzillah. Mudah-mudahan kita dianugerahkan kesihatan yang baik, rezeki yang diberkati dan umur yang berpanjangan dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, tadi yang respon, alhamdulillah Kak Nur. Baik, semua kita harap sama-sama semoga di bawah kesihatan yang baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah pagi ni ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan perbincangan menerusi kitab 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah pada hadis yang ke-22, tulisan atau susunan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi Azmi dari USIM. Jadi insya-Allah kita tengok sama-sama apa iktibar, manfaat, faedah yang kita boleh dapat daripada perkongsian pagi ini, insya-Allah. Pada hadis yang ke-22 bertajuk amal dakwah menjadi pelindung dalam kubur. Amal dakwah menjadi pelindung dalam kubur. Baik, ini sebuah hadis yang agak panjang. Kita tengok terjemahan dia. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya sebaik sahaja seorang hamba itu diletakkan dalam kuburnya dan ahli keluarganya mula berpaling pulang sedangkan dia masih mendengar derapan tapak kaki mereka. Dia akan didatangi oleh dua malaikat yang akan mendudukkannya di sisi mereka. Maka mereka dua malaikat itu akan bertanya kepada si mati ini, apa pandanganmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sekiranya dia orang yang beriman, dia akan menjawab, sesungguhnya aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruh Allah, iaitu apa dalam syahadah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu. Lalu malaikat akan berkata kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan satu tempat di syurga. Yang ini kerana jawapannya yang benar tadi. Lalu dia diperlihatkan semuanya, apa yang ada dalam syurga, kenikmatan tu. Okay. Manakala sekiranya lelaki tersebut adalah munafik ataupun kafir, dia akan ditanya soalan yang sama. Apa pandanganmu tentang lelaki ini? Iaitu Rasulullah. Maka si munafik atau kafir itu akan menjawab, aku tidak tahu. Di dunia dulu aku hanya mengucapkan seperti mana yang dijawab oleh orang lain. Ini diikut saja tanpa dikenal pun siapa Nabi tu. Ini siapa ni? Orang munafik lah. Dan orang kafir pun bukan dia tak tahu kan tentang Nabi kan. Maknanya dia tak tahu, maknanya dia tahu tu dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh kita, the messenger kan. Jadi mereka bukan tak pernah dengar langsung. Kalau yang bawah umur yang belum balik itu mungkin dia tak tahu. Maknanya orang yang bukan Islam lah kan. Tapi kalau orang yang bukan Islam yang dah balik ni, most of them lah, majoriti dah tahu. Sebab benda tu tersebar, Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Jadi sebab itu yang disebut kat sini kan, aku mengucapkan seperti mana yang dijawab oleh orang lain. Maknanya kalau orang kafir ni dia ikut orang je, taklid je. Dia kata tak betul, tak benar, maka dia kan follow je, dia tak mengkaji, dia tak mengenali dengan betul, dengan apa, dengan dekat. Okay. Lalu malaikat berkata kepada dia, engkau tak tahu dan engkau tak membaca. Lalu dipukul lelaki ini dengan palu besi, satu pukulan yang sangat kuat lah. Dan dia menjerit sehingga jeritan tersebut dapat didengari mereka yang dekat dengannya di alam barzah tu, kecuali jin dan
manusia. Hadis sahih Al-Bukhari 1374. Yang mana ibu-ibu sekalian, saya kira hadis ni antara hadis yang penting kita kena tahu berkenaan dengan isu alam barzah, tentang kematian. Yang mana kita biasa dengar tentang soalan-soalan yang akan ditanyakan. Jadi ini antara hadis yang sahih yang kita memang kena ambil tahu. Ya, okay, baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kita nampak kat sini yang mana hadis ini dia memberikan satu peringatan kepada kita berkenaan pertama, bila mana sahaja telah disemadikan seseorang itu dalam kuburnya, maka secara pantas, maknanya masih didengar tapak kaki yang meninggalkan dia daripada kubur tu, kan, selepas dikebumikan, masih didengar pun malaikat tu dah datang. Tapi kita kena ingat, ini adalah alam yang lain. Sebab itu kita tak payah kita tunggu tengok kat situ kan, memang kita takkan nampak pun. Jadi benda ni benda gaib. Cuma yang digambarkan normally, biasanya orang dah kebumikan, lalu mereka akan tinggalkan, baik ahli keluarga ke, orang kenalan ke, petugas masjid surau ke yang menguruskan tu, dia akan tinggalkan kan. So bila dalam waktu dia tinggalkan itu pun, malaikat itu dah datang dan mulalah sesi soal jawab. Mulalah sama ada dia tu akan terima nikmat ataupun azab kubur. Macam sekarang orang yang dah meninggal tu, dia mungkin yang baru dia meninggal ke, mungkin semalam ke, kita pun dengar banyak kes pembunuhan kan baru-baru ni. Jadi kita mintalah Allah mengakhirkan kita dengan perakhiran yang baik kan. Yang penting kat situ kita ambil iktibar lah kan? Bila banyak berlaku kes-kes ni, kita kena ada satu muhasabah kan, macam mana pula nasib kita kan, bagaimana dan bila pula pengakhiran kita. Satu misteri kan, orang tak ada siapa yang boleh jawab pun. Maka sebab itu kita doalah selalu kan, minta Allah mengakhirkan kita dengan perakhiran yang baik. Yang penting kat sini kita kena ambil tahu bila dah sampai sahaja ajal itu kan, maka tak boleh nak diubah dan pintu taubat pun telah ditutup. Jadi bila dah masuk dalam kubur, sebab itu antara kewajipan bagi seseorang yang meninggal ini, jenazah ni kan, kita kena segerakan kan, antara 4 kewajipan tu sampailah ke bumi. Bila dah meninggal, kita akan mandikan, kafankan, solatkan, kebumikan kan. Ni normal person lah. Kalau orang yang mati dalam medan peperangan, jadi mereka itu adalah pengecualian kan, yang mana terus dikebumikan sahaja. Jadi menunjukkan apa, dia kena segera, lagi cepat lagi bagus. Sebab apa, itu kita punya kewajipan terhadap mayat tersebut. Jadi bila dah masuk je dalam kubur, dia telah dikebumikan, maka kat situlah bermulanya proses soal jawab. Yang mana ni waktu tu yang si mati tu akan menghadapi. Kita tak tahulah bagaimana, kita betapa risau, takutnya kan. Sebab kita sendiri tak tahu kita punya nasib di akhirat sana. Kita rasa okey, dah buat banyak amalan, dah rasa dah yakin dah dengan apa yang kita buat. Tapi masih kena ada satu ketakutan kepada Allah. Kita tak tahu, tak boleh kita tentukan nasib kita. Boleh jadi apa yang kita buat jadi sia-sia kan. Mungkin kita tak ikut apa yang sepatutnya, tak belajar dengan cara yang betul. Mungkin ada yang kita buat tu mungkin kategori yang sesat. Macam tadi yang sahabat atau dia Ustaz Fatullah sebut kan. Boleh jadi macam tu. Dan sebaliknya juga, kita tengok orang macam tak banyak amal, tengok dia macam apa, tak macam kita lah, kita selalu pergi surau masjid contohnya kan. Kita rasa kita dah banyak amal kan. Tapi tengok orang lain tu ada yang mungkin kita nampak tu macam tak banyak pun amalan dia kan, macam banyak benda yang difokus tentang dunia contohnya. Banyak benda yang contohnya bekerja banyak sangat, gaji besar ke. Ini boleh jadi dia tu yang lebih selamat di akhirat. Kita tak tahu, ni perkara ni adalah rahsia Allah. Cuma kita kena sentiasa bermuhasabah. Baik. Jadi kat situ kita nampak juga poin dia adalah 2 malaikat akan datang yang kita biasa sebut dengan istilah dia Munkar dan Nakir, yang mana akan menyoal si mati itu kan, dengan pelbagai macam soalan lah. Jadi apa yang menariknya, jawapan tu bukan kita hafal kan. Jawapan tu disebut dalam bahasa Arab dan jawapan tu bukan kita hafal. Dia adalah berdasarkan apa yang kita beramal. So, kalau amalan kita banyak, bagus, betul, maka itu akan membantu.
Kan waktu tu kan dalam surah Yasin disebutkan ditutupnya mulut kita kan, yang anggota lain yang akan bercakap. Nak menggambarkan mulut ni, lidah kita ni senang dan mudah nak menipu. Jadi situ banyak berlakunya dosa. Maka dalam satu hadis yang lain yang saya tak silap pernah bincang dulu dalam bab adab, yang mana berkenaan apa antara sebab seseorang dia dimasukkan, dicampak dalam neraka, dua sebab, iaitu mulut dan kemaluan. Memang kita tak nafilah kan daripada mulut ni, lidah kita ni yang boleh mendatangkan keburukan dan kebaikan, dan apa yang lagi menakutkan, keburukan tu lagi banyak. Sekejap je hari ni kalau dengar satu kes berita, dia mengatakan okey, didakwa seorang sekian-sekian pekerja didakwa buat macam tu kan. Kita yang duk dengar video, duk baca berita tu, kita dah mula buat persepsi, baru didakwa kan. Didakwa ni boleh jadi je orang saja nak mengenakan dia, orang nak track dia contohnya kan, baru didakwa je kita dah buat dah macam-macam cerita, persepsi. Kadang orang komen yang bukan-bukan, seolah-olah betul-betul dah disabitkan kesalahan. Masalahnya kita yang duk komen tu tak kena hitung benda tu kan. Kita yang duk bersangka-sangka tu dah tak kenal siapa pun kan, satu hal lagi. Jadi kalau contoh kita komen yang bukan-bukan, lalu dia terbukti dia tak bersalah, memang dia tak bersalah, jadi apa nasib kita ni yang duk komen tu, yang mungkin ramai orang duk baca, duk mungkin terfikir macam benda yang sama. Kita jadi penyebab, ejen kepada penyebar benda yang salah, fitnah lah tu kan. Itu contoh dah saya kata, antara yang kita tak perasan, yang kita kata okey ni hak saya nak bersuara, tapi Islam telah menggariskan kan, iaitu panduan dia apa yang boleh, macam mana nak buat. Contohnya simple lah, kita kata isu tabayun, kita pastikan selidik dulu, kalau tak tahu kita berdiam. Benda-benda tu Islam dah gariskan, cuma kita yang kadang tak nak ingat sangat, tak nak amalkan sangat. Akhirnya kita hanya mengikut nafsu kita lah. Nak cepat komen, alasan kita bebas bersuara. Itu bahaya ibu-ibu sekalian, yang mana pada hari ni zaman teknologi ni, zaman maklumat ni, yang mana cepat orang terdedah dengan benda-benda macam ni kan. Cuba bayang zaman tak ada handphone dulu kan, mana ada kita dengar, kalau ia pun dari mulut ke mulut, yang kita dengar pun sangat limited. Itu pun mungkin jarang-jarang, kalau orang lagi-lagi sibuk bekerja, dia tak ada masa pun, dia cuma tengok berita, okey dah, sesama ahli keluarga je yang dia akan bersembang-sembang ke, itu pun kalau ia ada masa. Tapi hari ni kan hujung jari je, sekejap je buka keluar berita kan. Jadi macam-macam benda yang menjadi membuka ruang kepada kita ni boleh buat dosa sebenarnya, tanpa mungkin kita rasa tak sengaja. Tapi kena hati-hatilah ibu sekalian, ni zaman fitnah, zaman yang penuh dengan ujian, yang kita kena sentiasa berhati-hati. Dan kita kata hak kebebasan bersuara, akhirnya kita buat benda-benda maksiat, normalisasikan benda-benda maksiat atas alasan hak bersuara. Mungkin kat dunia lepas lah kan, tapi kat akhirat sana setiap itu akan diperhitung balik kan, yang disebut dalam Quran kan, ma yalfizu illa ladaihi raqibun atid. Tidak apa yang ada yang dilafazkan oleh seseorang melainkan dia akan dicatat oleh raqib dan atid. Jadi benda tu akan dipersoal, apa kita nak jawab kan. Sebab tu kita kena hati-hatilah, ni lebih kepada muhasabah tentang kematian dan persediaan kita menghadapi kematian. Okay. Kemudian apa yang disebutkan, bila orang yang beriman betul-betul dia mengenali Nabi, berdakwah dengan apa yang Nabi sampaikan, maka dia akan dapat menjawab. Maka dia akan dapatlah kelebihan, iaitu dapatlah ganjaran syurga. Sebaliknya kalau orang yang tak kenal, maknanya munafik kafir ini, yang maksud tak kenal ni, dia tak kenal dengan detail, dia cuma tahu je Muhammad tapi dia ikut je apa orang cakap. Orang kata dia tu gila, dia pun kata gila. Orang kata dia tu tak betul, dia pun apa tukang sihir, kita pun ikut sahaja. So golongan macam ni yang akan diazab. Bahkan tengok tu, dia akan dikena pukulan yang kuat sampai orang terdekat dia dalam alam barzah tu boleh dengar. Maknanya begitu kuat jeritan dia. Kita tak dengar lah kan, ni alam barzah, alam yang lain. Jadi sebab itu ibu sekalian, kita sama-sama kena ambil iktibar. Okay, jadi apa yang kita kena ambil poin-poin penting menerusi ulasan yang dituliskan oleh penulis kitab. Kita tengok ulasan dia. Hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana setelah kita baru sahaja dimasukkan ke dalam kubur ni, akan datang dua malaikat kepada kita.
Kedatangan malaikat ini berlaku dengan masa yang pantas kerana kita masih lagi boleh mendengar derapan. Derapan ni apa kan? Kaki yang tenggelam dalam pasir tu. Kan biasa tanah kubur kan. Jadi yang masih dengar lagi ya, setiap tapak itu, langkah itu masih dengar pun yang baru berpaling nak pulang tu. Dalam perjalanan tu pun dah start dah soal jawab tu. Saat itu kita diuji dengan soalan tentang Rasulullah. Antara soalan yang akan ditanya. Kan, pertama sekali apa amalan yang akan ditanya adalah tentang solat. Ini kalau amalan lah. Amalan pertama dalam hadis riwayat Tirmizi 413 yang disebutkan. Dan iaitu apa ni? Ya, iaitu yang Nabi SAW sebutkan. Perkara pertama, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min rabbihi salatahu. Ukama qala, iaitu perkara pertama amalan yang akan ditanya tentang kepada seorang hamba ni tentang di hari kiamat, tentang solat dia. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Sekiranya elok solat dia, maka dia akan menjadi orang yang berjaya. Wa in fasadat, sekiranya rosak solat dia, faqad khaba wa khasira. Ukama qala, maka dia akan jadi orang yang rugi. Ni hadis Hasan riwayat At-Tirmizi 413. Di mana ni hadis ni saya suka ulang sebut supaya kita sentiasa ambil berat tentang solat. Kita ni maknanya bukan sekadar diri sendiri, tapi yang kita ada tanggungan, terutamanya ahli keluarga kan, anak, cucu ke kan, ambil tahu dan kita pantaulah kan, pastikan mereka solat. Tanya selalu, cek sekali-sekala, kalau boleh selalu lagi bagus. Bacaan cara mereka solat, adakah mereka ambil berat ke ataupun mereka suka mengilat. Kan kadang-kadang hari ni ibu bapa ni dia sibuk sangat bekerja kan. Akhirnya dia tak tanya, dia tak ambil tahu. Ada yang lagi sedih bila kita tanya bagi tahu pasal solat ni anak dia tak betul. Dia cakap apa? Anak saya dah pandai Ustaz. Anak saya dah pandai, exam semua dah bagus. Betul kan? Itu dari sudut ialah akademik ataupun peperiksaan. Tak semestinya peperiksaan pandai tu menjadi dalil bukti yang dia tu jaga solat. Tak semestinya kan. Mungkin biasanya iyalah sebab dia jadi pandai maka dia akan tahulah jaga solat. Tapi still kena hati-hati. Kan sebab solat tu kewajipan. Kan kepandaian tu kadang-kadang bergantung pada anak lah. Kadang ada orang anak lambat sikit dia pandai kan, lambat sikit dia sedar. Ada anak yang awal. Ada kadang-kadang awal tu okey, lama-lama dia jadi kecundang sikit. Macam-macam lah pattern tu. Tapi solat tetap wajib. Tak kira apa alasan pun kenalah dia jaga. Kan? Tapi itulah kita kalau tak ambil tahu tu agak merisaukan. Itu tentang amalan pertama. Kemudian kalau tentang apa ni antara soalan-soalan yang akan ditanya kan, selain kita biasa dengar lah siapa Tuhan kamu kan, ma rabbuka semua. Jadi antaranya yang ditanya juga adalah tentang Rasulullah. Akan ditanya. Jadi orang beriman akan menjawab soalannya melalui amalan mereka. Kena ingat pada surah Yasin tu yang menyebutkan ditutup, dikunci kan mulut tu. Dan anggota lain yang akan bercakap, tangan, kaki. So amalan ni maknanya apa? Contoh kita solat, kita gunakan kaki, gunakan tangan, kan? Maka perkara-perkara itu yang akan menjawab, akan membantu kita. Ni semua perkara-perkara baik. Kita jangan bayangkan sekarang ni kan, macam mana tangan bercakap ni akan wujud, akan timbul mulut ke? Macam mana kaki akan bercakap ni? Dia akan terbang-terbang tu kan, ada gigi ke, ada lidah ke? Jangan kita bayang. Sebab kita apa yang kita tahu je kat dunia ni. Kan ni adalah apa alam ghaib. Cuma kita berimanlah dengan apa yang Nabi sampaikan. Kerana itu yang disampaikan melalui wahyu kan. Yang pasti itu janji Allah. Jadi dia akan bercakap, mulut kan kadang suka banyak menipu kan. So itu membuktikan kita ni kat dunia ni boleh jadi mulut ni menjadi sebab yang paling utama kita ni dicampakkan ke dalam api neraka. Bahkan Nabi dah sebut dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Okey. Jadi adalah diharapkan mereka yang memperjuangkan dakwah Rasulullah berjaya menjawabnya melalui usaha dakwah yang dilakukan dalam mempertahankan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata betapa pentingnya tugasan kita sebagai khalifah, sebagai khalifah yang Allah lantik kat dunia ni kan, kita sebenarnya kan masing-masing kita, setiap daripada kita penting mesti sentiasa ada sifat tabligh.
Bahkan sifat semua yang wajib bagi Rasul tu kita mesti kena ada. Sebenarnya, kebenaran, kan benar, sentiasa jujur, sentiasa menyampaikan, sentiasa jadi orang yang bijak. Semua kena ada. Kadang-kadang orang ada dia tak ambil berat pun benda tu. Tapi nak kata menariknya, bila kita jenis yang suka sampaikan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi pesan, dia suka sampaikan ke orang kan. Jadi itu secara tak langsung menunjukkan kita kenal Nabi. Kan hari ni kalau tanyalah siapa-siapa random lah. Tanya, sayang tak Nabi? Dia sebut sayang. Okay, sayang, cinta, rindu kan. Segala-gala macam lah dia sebut. Ada orang yang kadang dia agak over juga. Bila tanya, pasal apa sayang? Mesti semua kita buat kan ada tujuan kan. Baru kita tahu apa sebab kita buat. Ikhlas tak ikhlas kan. Bila tengok jawapan dalam TikTok, ni tak apa nak sedap sebut lah kan. Dia sebut dalam TikTok contohnya lah. Bila sebut tentang sayang Nabi, pasal apa kan. So sebutkan contoh sebab sayang Nabi. Ada yang sampai orang komen, sebab Rasulullah ni handsome. Rasulullah ni tampan. Habis tu kalau tak handsome contohnya, kan contohnya, mungkin macam kulit gelap sikit, dia saya tu. Macam bila Abi Rabah yang lebih gelap tu kan. Yang kalau macam tu, tak sayang Nabi. Kan? Jadi sebab tu pun dah kita rasa macam apa benda ni kan. Langsung tak kena, tak menggambarkan kita ni betul-betul faham tujuan ataupun sebab cintakan Nabi. Dan jawapan kita biasa mungkin kita akan dengar iaitu ialah Nabi perjuangkan macam-macam untuk kita berdakwah kan. Kalau Nabi tak berdakwah, tak sampaikan, tak sampailah Islam pada hari ini kan, tak tersebarlah meluas, mungkin kita pun bukan Islam. Mungkin kita pun jenis pakai ikut style orang barat contohnya lah kan. Dia nak kata betapa besar perjuangan dakwah dan pengorbanan Nabi lah. Itu antara sebab kita ni sangat mencintai Nabi. Tapi kalau kita tanya lagi, macam mana kita nak buktikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin jawapan yang antara familiar kita dengar, ada orang sebut selawat, itu jawapan yang paling familiar lah. Kan? Apa lagi sebenarnya kita buat? Kan? Sebab selawat itu salah satu suruhan Allah dalam Quran. Bahkan kalau kita solat, automatik selawat tu ada. Sebab dalam rukun. Kan? So maknanya kata benda yang minimum tu kita dah buat. Dalam sehari minimum kita akan buat ni 5 kali. Saya sebut 5 kali sebab apa? Saya kira yang wajib rukun sahaja. Dalam tahiyat akhir, solat fardu sahajalah. Tak kira campur solat sunat lagi kan. Itu dah kita dah selawat dah. Rukun dalam solat. Okay. Itu selawat kita tahu. Apa lagi kita nak buktikan kecintaan kepada Nabi? Kan? Kita mesti kena kenal melalui apa? Contohnya sirah Nabi. Kita kenal melalui perjuangan dakwah Nabi, apa yang Nabi lalui. Simple lah kita tanya kan. Nama, cuba sebut nama Nabi. Nama keturunan, maknanya nama nasab Nabi. Kita tahu Muhammad bin Abdullah. Bin apa? Datuk apa? Abdul Muttalib. Okey, mungkin kita hafal lagi lah. Okey, bin Hashim. Kan kita akan sebut lagi bin Abdul Manaf. Okey, itu cantik lah tu. Tapi soalan kita simple lah. Datuk Nabi nama Abdul Muttalib. Maksud Abdul Muttalib tu apa? Hamba kepada Muttalib. Kan? Macam mana datang gelaran tu? Apa nama sebenar Datuk Nabi? Cuba kita jawab. Ada ibu-ibu sekalian yang tahu kat sini lah. Cuba tulis dalam komen. Apa nama sebenar lah Datuk Nabi? Tahu tak kita? Soalan macam ni pun kalau kita tanya dengan diri kita sendirilah, tak tanya orang lain lah. Dan diri kita, tahu tak? Ini baru Datuk Nabi tak tanya pasal yang tinggi-tinggi lagi lah. Jadi nak kata kita kena muhasabah. Sebab Abdul Muttalib itu sebenarnya satu gelaran sebenarnya. Dia disebut oleh penduduk Quraisy waktu tu, gelaran tu. Ada kisah dia lah. Kan ada kisah dia sikit kan. Dan datanglah nama tu. Nama tu sebenarnya tak disukai oleh pakcik Datuk Nabi sendiri. Adalah tu kisah sirah lah. Kita nak masuk dengan detail sangat. Cuma saya nak sebut apa nama sebenar. Tahu tak kita kan? Kita tak tahu. Ini contohlah benda kita mungkin tak berapa tahu. Even banyak lagi sebenarnya kisah-kisah Nabi kita lah. Kan Nabi Muhammad SAW. Kita tak tahu pun. Tak kenal, tak ingat. Kan? Even saya sendiri lah saya sebut ni. Bukan saya kata saya ni hebat sangat pun. Sama-sama je. So kita kena ada muhasabah. Maknanya nak sebut kat sini, sentiasa kita belajar. Sebab tak cukup lagi apa yang kita ada ni. Kan tak cukup sekadar contoh kita ada apa? Kita ada diploma pendidikan Islam.
Kita masuk khusus macam-macam, contohnya kita masuk apa-apalah camp tentang agama, tentang hadis ke, daurah ke. Okeylah, bagus kan. Tapi tak cukup sebab selagi kita hidup kita kena belajar. Soalan simple kadang tentang Nabi pun kita tak dapat jawab, kan. Jadi menunjukkan kita ni sangat-sangatlah kata sedikit ilmu kita dapat. Jadi sebabnya kata nak sebut kat sini, sentiasa kita belajar, ambil tahu, kan. Jadi bila kita kenal, kita kata sayang cinta Nabi tu mesti kena kenal. So, bila kenal tu baru kita dapat pupuk cinta tu, semakin memupuk kecintaan. So saya nak sebut kat sini kepentingan kita belajar sirah. Lepas tu insya-Allah nanti dah khatam kitab ni, modul ni, insya-Allah kita akan belajar sirah. Memang sebenarnya sebelum ni bincang nak ambil sirah dulu. Tapi saya fikir kita kena bagi semangat dulu. Dengar dulu hadis-hadis tentang dakwah Nabi semua kan, nak bagi semangat baru kita belajar sirah. Jadi insya-Allah kita akan bincang. Cuma dalam tu kita akan detail lah tentang sirah Nabi. Macam mana perjuangan Nabi tu kan. Daripada awal sampai lah akhir. Okey. Itu sirah. Okay. Selain daripada selawat, sirah. Okey. Selain daripada sirah, satu lagi iaitulah tentang kepentingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sayang cerita Nabi kan, tapi berapa ramai je kita yang betul-betul kenal sunnah Nabi? Kan bila tanya kadang-kadang benda simple je pun, kita tak dapat beza sunnah Nabi khusus dengan amalan yang kita buat secara umum. Contoh malam sebelum tidur, kita kita nak baca surah Al-Mulk ataupun kita nak baca surah Al-Kahfi contohnya kan. So ini kita tahulah jawapan yang paling senang lah kan. Okay, kita tahu Al-Mulk sebab kita dah biasa buat. Cuma ada beza tak kat situ? Memang kita baca dua-dua ayat Quran kan. Tapi ada beza tak? Bezanya pada pengkhususan. Kalau baca surah Al-Mulk sebelum tidur, memang itu dalam hadis. Contohnya riwayat Tirmizi. Memang sebutkan tentang kita ni nak dapat semangat, motivasi, kita terhindar daripada azab api neraka kan. Tapi kalau baca surah lain lah, termasuklah Al-Kahfi. Contohnya saya sebut Kahfi ni hari-hari lain lah, bukan hari Jumaat. Contohnya kalau macam malam ni dah masuk Jumaat kan. Contohlah malam ni kita baca surah Al-Baqarah contoh sebelum tidur. Al-Baqarah tu pun ada juga 2 ayat terakhir tu pun sunnah. Katalah surah lain lah kita baca. Apa-apa surah, contohnya surah kita baca surah At-Takasur contohnya kan. Al-Kausar. So kita tak kata itu sebagai sunnah Nabi yang khusus. Sebab itu tidak dikhususkan waktu itu. Tapi boleh dibaca. Cuma saya sebut kat sini, kita kena kenal kan. Sunnah yang Nabi amal secara khusus dan yang kita baca, kita buat secara umum, secara bebas. Kadang orang tak dapat beza. Dia main campur aduk je semua. Kadang-kadang disebut semua segala-galanya sunnah. Habis tu kita tak payah nak belajar hadis kalau macam tu. Kan kita tak payah nak detail pada hadis. Kita ambil je lah, okay, Quran baca bila-bila masa, dah selesai. Akhirnya kita tak kenal cara Nabi amal dalam kehidupan seharian tu. Nabi khususkan apa-apa, kita tak berapa kenal. Nak sebut kat sini, pentingnya kita kenal dan beramalkan sunnah Nabi. So, lagi kita belajar hadis, lagi kita amalkan, lagi datangkan semangat. Kita cintakan pada Nabi SAW. Ini bersempena dengan ni lah Maulid Rasul yang akan datang ni kan. So 3S lah kita ingat. Iaitu kita sentiasa selawat, itu kita dah biasa buat, dan kita juga belajar sirah Nabi dan kita amalkan sunnah Nabi. Ini penting ibu sekalian supaya ni nak dapatkan kelebihan disebut dalam hadis ni, iaitu kita nak selamat. Kita tanya tentang Rasulullah, kita kenal betul-betul. Kan jadi amalan kita buat ni, yang kita doa belajar sirah, kita sampaikan pada orang ke, kita belajar sunnah, kita amalkan. Kan benda-benda yang kita buat ni lah akan jadi pembela kita di akhirat. Kita baca Quran, kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Macam-macam lagi lah sebenarnya. Nak kata kat sini pentingnya kita betul-betul kenal Nabi SAW. Jadi kita nak sangat dapat macam ni, sebab itu saya sebut sama-sama lah kita kena sentiasa bersemangat. Okay. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah menceritakan tentang amalan yang dilakukan oleh seseorang itu memeliharanya daripada siksa kubur. Okay. Apa ni? Apa amalan tu? Tengok dalam hadis Tabrani. Seorang lelaki akan didatangi azab dalam kuburnya. Apabila siksaan itu datang dari arah kepalanya, maka bacaan Al-Qurannya akan melindunginya. Apabila siksaan itu datang dari arah tangannya, maka amalan sedekahnya akan memeliharanya. Apabila datang daripada kakinya, maka amalan dia berjalan kaki ke masjid itu
dan kesabarannya akan mempertahankannya. Ini satu hadis yang sebenarnya menarik ibu sekalian. Setiap anggota badan kita itu akan didatangi dengan perkara yang menjadi azab. Kan azab ni bukan dia just okey semua sekali, tak. Yang semua sekali tu sakaratul maut. Waktu kita mati itu ya, daripada kaki sampailah atas kepala keluarnya roh kan. Bila buat begitu, yang kita tahu dalam hadis kita biasa dengar tentang dia seolah-olah apa kita masukkan apa ni tusuk duri kan, dan ditarik dengan laju, dengan maknanya sakit lah waktu tu, nak kata betapa sakit. Jadi itu yang melibatkan semua anggota sekali waktu kita nak meninggal. Tapi dalam kubur, azab ke nikmat, dia setiap anggota tu dia berbeza. Sebab itu kita betul-betul kena jagalah kan semua anggota ni, mata, hidung, sebab semua ni Allah akan beri kita gunakan. Mana ada bayaran ke apa kan. So tanda bersyukur ni kita gunakan pada jalan kebaikan. Jadi dalam hadis ni menariknya disebutkan 3 arah. Satu daripada kepala. Apa yang akan jadi pembela tu? Bacaan Al-Quran. Itu dah habis sebut dalam hadis, kita dah biasa dengar. Iaitu apa? Bacalah Quran, ya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu semua Al-Quran, kerana dia akan datang pada hari kiamat. Maknanya waktu kita mati tu dah dalam kubur ni, syafi'an, syafaat, pertolongan kepada ahlinya, kepada yang membacanya. Jadi ini contoh ni, nak kata gambaran apa kaitan hadis tu. Ni contoh yang Nabi sebut dia akan jadi pelindung. Ni bacaan Quran. Walaupun sunat kan hukum dia kan. Bacaan Quran kita baca hari-hari. Kita mungkin baca pagi tadi kan, dulu sekali baca kan. Jadi kita baca ni memang kita kata tentang hukum. Bukannya kata wajib. Kecuali Al-Fatihah dalam solat tu. Waktu lain sunat je. Tapi itulah ciri orang beriman kan. Itulah kita kata orang betul-betul dia tahu pegangan Islam dia apa. Dan dia akan berusaha, first step ni dia akan baca dulu. Lepas tu bacaan ni sebenarnya minimum. Mana-mana peringkat umur pun kena buat. Sebab itu dalam silibus sekolah rendah, terutamanya kafar kan, ditekankan apa? Al-Quran. Fardu Ain dan juga Al-Quran. Pasal minimum, bacaan ni mesti minimum. Lepas-lepas tu baru kita mungkin tengok terjemahan, tadabbur, kita belajar tafsir, lebih detail lah. So bacaan ni mesti kena ada, minimum. Dia akan jadi pelindung. Lagi apa lagi? Dari arah tangan. Maka apa kita buat biasanya kebaikan, sedekah. Bahkan macam-macam kebaikan lagi lah kan. Cuma antara yang paling relevan adalah sedekah dengan tangan kita ni. Kemudian kaki, amalan ke masjid. Ini semua ni kalau ikut pada hukum adalah sunat. Sedekah sunat lah, bukannya zakat tu kan. Sedekah yang kita buat hari-hari contohnya kan. So kita buat dengan tangan. Even kalau tak sedekah fizikal, sedekah online pun tangan juga. Kita gunakan handphone, tekan-tekan kan. Maknanya ibarat dia tangan lah sesuai dengan zaman ni. Jadi kat situ semua kalau tengok hukum sunat. Tapi menarik tak menarik, semua sunat ni lah menjadi pembela, pembenteng kita di akhirat. Makna kata kepentingan kita betul-betul amal walaupun tahu hukum tu sunat. Kita jangan rasa cukup dengan yang wajib. Rasa cukup-cukup ni, qanaah ni dia dalam dunia. Itu ya. Okey, ada rumah yang kata selesa, rumah yang mungkin kecil kan, tapi kita rasa alhamdulillah cukup. Maknanya dah ada dah, nikmat tu dah ada. Kan berbanding orang ramai yang mungkin rumah pun tak ada, sewa pun mahal tu. Kita dah ada dah rumah sendiri. Mungkin rumah kecil, rumah yang seadanya. Bersyukur, itu qanaah contohnya. Itu dalam bab dunia. Ya, kena ada qanaah. Kena ada zuhud. Kena ada satu peringkat kita rasa cukup lah kan, kita hidup ni sekadarnya cukup kan. Tapi kalau beragama dengan macam tu, tapi kita hari ni kadang-kadang terbalik. Dalam bab agama kita rasa cukuplah wajib je, cukuplah solat fardu je, tak sempat lah nak buat solat sunat kan, tak ada masa lah. Padahal sekejap je pun solat sunat kalau buat ringkas paling-paling pun 2 minit je kan. Contohnya duha pagi kan, punya masa berjam-jam kita lalu hari-hari, tapi duha 2 rakaat pun tak ada masa, ataupun kita tak sempat kan. Padahal kita yang uruskan masa tu, maknanya kita yang susun masa tu kan. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya kita tak nak usaha ke situ kan. Di ibarat nak kata Allah tak pilih kita lah.
Tapi bila sebut Allah tak pilih ni, kadang orang rasa okey aku ni pendosa, Allah tak pilih aku. Akhirnya dia tak berusaha pun. Sebenarnya kita sendiri yang tak pergi ke arah situ. Macam mana Allah nak bimbing kita? Macam mana Allah nak bagi kita istiqamah? Kan? So nak kata kat sini lah, pentingnya kita ni betul-betul sentiasa perbaiki diri. Jangan rasa cukup dengan amalan yang kita buat. Jangan pernah rasa cukup. Sentiasa berusaha nak buat kebaikan. Kena ada ingat pada sifat istiqamah, dia sedikit tapi dia berterusan. Apa je kita buat tu, kita kena ingat macam tu. Kan? Jangan rasa cukup. Kemudian apa? Tangan dah selesai, kaki pula. Amalan berjalan ke masjid. Jadi nak kata semua ni amalan sunat, tapi kita sentiasalah jadikan satu kebiasaan. Baik, tengok lagi yang ketiga. Seorang pendakwah ni mesti berusaha mengikhlaskan diri agar segala amalannya menjadi perisai buat dirinya. Amalan bacaan Al-Quran dalam usrahnya, dalam satu halaqah macam ibu sekalian lah kan, buat selalu buat macam usrah kan, buat macam halaqah ataupun buat dalam online ni, bacaan Quran, memberi infak sedekah buat Islam, bersabar mengajar manusia ke masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi pelindung buat dirinya dalam kubur nanti. Macam hari ni kan, amalan yang semakin menjadi kebiasaan yang baiklah, iaitu memberikan duit belanja, duit poket kepada anak-anak kan yang datang. Biasanya subuh lah kan. Sebab apa dia tekankan subuh kan? Sebab subuh ni waktu yang paling biasa anak-anak ni tinggal solat. Ikut kajian tu macam tu. Kita mungkin fikir kenapa nak khususkan subuh kan, kenapa tak bagi waktu lain. Adalah sebab dia, iaitu subuh ni biasa anak-anak tinggal. Pasal apa? Dia bangun lambat, lepas tu nak ready pergi sekolah. Lepas tu dah lambat, dah bangun lambat tu bila nak solatnya kan. Mungkin ayah pun jenis cepat nak pergi kerja kan. Mak dia pun jenis yang mungkin garang, mungkin marah-marah. Jadi akhirnya anak tu pun tak solat. Ataupun solat pun solat laju-laju, main-main macam tu. Kadang di luar waktu. Contohnya kan. Macam-macam lah sebab dia. Jadi sebab itu ditekankan subuh tu. Bila subuh tu dah boleh bangun awal dan bersolat berjemaah. Jadi yang lain-lain tu sebenarnya insya-Allah lagi mudah. Bahkan subuh ni juga salah satu solat yang berat bagi orang yang munafik. Kan subuh berjemaah, isyak berjemaah. Kan paling susah bagi orang yang munafik. So kalau isyak ni kadang mungkin dah malam tu kan. Jadi kadang mungkin anak-anak ni pun dia ada tuition ke apa. Tapi kalau subuh ni sebenarnya waktu yang penting untuk ditekankan. Okey. Jadi itu contoh kita buat usaha tu sebenarnya sesuatu yang baik. Kerana apa? Dalam kategori at-targhib wa tarhib. Kategori kita bagi dia motivasi dan kita bagi peringatan yang tegas. Macam kalau ni targhib lah, kita bagi dia semangat, kesukaan, nak tarik minat dia datang masjid. Tapi level budak ni kan dia suka bab duit, bab hadiah kan. Jadi dia suka benda-benda macam tu kan. Jadi kita bagi dia duit poket, kita bagi dia hadiah. Ada tempat dia bagi hadiah. Dia bagi apa? 40 hari istiqamah. Dia bagi basikal macam tu kan. Jadi contoh macam-macam style lah kan. Jadi semua ni sebenarnya benda baik. Walaupun ada yang mengatalah, kata buat ibadah tak ikhlas lah. Dia sebab tengoklah budak kan. Tengok kepada audience dia. Kan? Kalau bapak budak macam tu, itu problem besar tu. Tapi budak ni level dia lah. Nak bagi dia semangat. So kita usaha nak ajak datang masjid. Mudah-mudahan usaha semua tu, walaupun kita tak guna duit kita pun, tapi usaha kita buat kan. Kita tolong agihkan, kita tolong usul dalam meeting. Kita yang berusaha kumpulkan nama. Ada usaha sikit-sikit lah. Walaupun kita tak bagi hadiah tu pun, kita cuma menjalankan tugas. Tapi tugasan itu, mudah-mudahan Allah redha ke atas kita. Mudah-mudahan dikira sebagai satu amalan yang memberatkan timbangan. Sebab kita menjadi asbab anak-anak tu datang. Silap-silap, anak-anak yang datang pada hari ni mungkin dia istiqamah sampai besar. So kita bayangkan, selagi dia istiqamah tu, kita kan menjadi sebab kan. Selagi dia istiqamah, kita dapat ganjaran tu. Sebab itu nak kata hebat tak hebat seorang pendakwah. Seorang yang menyampaikan agama. Macam kita pun cukup kita cerita pasal kita lah. Contohnya ibu saya dengar apa-apa perkongsian pada pagi tadi, pada malam tadi ke. Jadi kita sampaikan pada orang. Katalah dalam ramai-ramai itu mungkin seorang dua je lah betul-betul dia amal. Menariknya selagi dia amal, kita dapat ganjaran pahala tu. Sebab kita menjadi sebab. Kita menjadi perantara. Orang yang kita ajarkan, kita sampaikan itu, dia amal. Maknanya ibarat dia kalau kita tak sampaikan, dia tak buat. Jadi mungkin dia buat nantilah orang lain sampaikan. Tapi maknanya orang yang perantara tu dia akan dapat selagi dia buat. Itu yang nak kata kehebatan
keluasan ganjaran yang Allah sediakan. Tapi kita kena usahalah. Ada sebenarnya bukan senang. Kita nak ajak orang buat baik ni susah sangat. Ajak orang solat berjemaah pun kadang susah. Kadang-kadang orang rasa macam alah, semak lah kan, ganggu lah. Cuba ajak melepak, ajak apa ni, pergi mana, wayang-wayang, pergi makan-makan. Itu tak ada masalah, ramai dia akan join. Silap kawan tu ajak kawan yang lain, ramai lah akan datang kan, nak pergi ride contohnya kan. Boleh je lah buat benda-benda tu. Cuma saya nak sebut dari sudut agama ni, dia payah kita nak ajak, even solat berjemaah pun kita nak ajak, okay, jom solat berjemaah tadi. Nanti orang kata macam dia nampak dia lain sikit, macam alah, alik dulu kan, kita dah tengah sembang-sembang ni. Dia jadi macam tu dah. Patutnya terbalik kan. Tapi itulah cabaran dia lah. Yang penting kita sentiasa berusaha. Kan, nak mengubah dia punya kata apa, bi'ah dia. Kan, persekitaran tu. Kita contohnya kita ada kawan-kawan, so kawan-kawan kita jenis yang mungkin suka lepak-lepak ke, suka berhibur sahaja kan. So kita nak bagi tukar sikit dia punya bi'ah tu memang makan masa sikit. Tapi jangan kita join sekali, betul kita pun ke laut juga. Itu yang cabaran dia tu. So kita kena kuatkan sikit lah semangat tu. Dan kita kena ubah dia. Lain kumpulan, lain lagam dia. Ada kumpulan jenis yang suka macam mencarut-carut. Ada jenis yang suka cakap-cakap lucah. Ada je kan macam tu. Jadi kita lah yang menjadi orang yang tahu ni salah, ni tak elok kan. So kita kena pandai-pandai lah jaga diri. Dan at the same time, kita pun cuba tegur-tegur. Kena pandai lah, kena ada seni dalam dakwah tu kan. Yang penting jangan kita give up. Selagi boleh kita buat. Jadi mudah-mudahan semua tu akan dihitung sebagai satu usaha kita nak ajak orang kepada kebaikan. Kita jangan risau buat benda baik ni kan. Kalau orang tak ikut ke tak apa. Kita just go on je. Go through je. Buat je, sentiasa perbaiki kan. Biarlah orang cakap apa pun. Tapi kalau benda baik itu, ambil lah sebagai peringatan. Orang tegur kita, okey ni salah-salah, okey ni kena buat macam ni. Ambil lah nasihat tu. Tapi kalau saya sebut ni orang yang mengata tu, orang yang memang saja nak menjatuhkan, tak ada apa-apa niat dia nak mengubah kita pun. So itu kita ignore. Negativity kita ignore. Tapi yang benda-benda baik tu kita ambil. Okay, dia tegur nasihat, okay, ada benda yang dia nampak salah ke, kita buat cara yang tak sesuai ke, terima. Walaupun kadang-kadang itu pun cabaran juga kita nak terima. Kadang kita rasa macam kita dah cukup bagus dah kan. Itu pun kena perbaiki jugalah kan. Jangan ada sifat macam tu. Sebab dia membawa kepada kesombongan sebenarnya kan. Okey, baik. Tengok lagi, malah mereka yang berjuang mempertahankan agama Allah akan terselamat dari azab kubur. Apa sabdaan Nabi ni? Setiap mayat itu akan ditutup, dihitung dengan amalannya, kecuali mereka yang ribat. Ribat ni apa ni? Berjuang mempertahankan agama. Fisabilillah, jalan Allah. Sesungguhnya amalannya akan berkembang sehingga hari kiamat dan dia akan terselamat daripada azab kubur. Ini hadis sahih Ibnu Hibban. Apa maksud ini? Imam Al-Qurtubi memaksudkan murabbit ni, dalam hadis sebut murabbit, murabbitan, orang-orang yang rabbit, orang-orang yang ribat tu. Apa maksud ribat ni? Orang yang berjuang ni. Siapa? Mereka yang sentiasa berada di kubu-kubu umat Islam. Perkataan ribat diambil daripada maksud ikatan. Yang seolah mereka ni mengikat diri mereka untuk pertahankan agama. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Okey. Jadi ibu sekalian, kita tengok maksud ni, kita rasa macam simple. Kita rasa okey, fine. Macam tu kan. Jadi sebenarnya dalam beragama ni kan, kita betul-betul kena lawan dengan nafsu. Kan, even diri kita sendiri pun kadang-kadang kita akan jadi down, kita akan jadi give up, kan, jadi malas, letih, penat. Ini saya sebut ni beragama ni kan. Sebab apa? Memang itulah lumrah kehidupan. Kan, itulah dunia. Sebab dia penuh dengan cabaran. Bukan senang nak betul-betul istiqamah, nak betul-betul semangat. Nak jadi orang yang murabbit macam ni. Dahlah diri dia sendiri dah bersemangat dah. Lepas tu dia ajak orang lain lagi bersemangat. Tu memang hebat lah tu. Sebab itu lagi banyak kita punya pengorbanan, lagilah kita dapat kebaikan. Memang itulah kehidupan sekalian. Sebab apa? Kalau ikut nafsu, semuanya senang. Kan? Ikut nafsu, semua kita rasa seronok. Contohnya apa? Kita ambil contohlah perkahwinan. Kalau orang kahwin sebab nafsu sahaja, apa akan jadi kan? Memanglah seronok. Benda-benda yang kita nak tu, macam-macam yang dieksplornya, memang seronok. Tapi dia tak faham tanggungjawab dia.
Betul, bila datang sikit je Allah uji je lah kan dalam satu rumah tangga kan. Allah uji sikit je. Tu nampak dah dia punya kata pecah tembelang dia. Nampak dah niat dia tak betul. Sekadar mungkin nafsu dia sahaja. Kan Allah uji sikit je, contohnya anak Allah uji sikit, mungkin dia ada apa-apa penyakit. Akhirnya mungkin sampai dia akan bunuh anak tu ke. Sampai dia akan abaikan tu, dia akan minta cerai ke. Dia tak nak jaga anak tu, tak layan langsung. Padahal tu semua contoh ujian lah yang Allah beri kan. Kalau betul-betul faham perkahwinan tu apa dia nak buat apa kan. Jadi dia akan tahu nak balancekan macam mana. Tu contohlah kita kata kan, memang ikut nafsu memang seronok. Tapi bila Allah uji sikit tu cukup lah. Kita akan jadi kecundang terus. Kan. Segala-galanya macam tu. Yang penting kita kena sentiasa kata kuat. Dia. Kita kena kuatkan sini. Nah, dia. Dia buka mic tu bonda rohani. Okeylah, terima kasih. Baik, tadi ada yang komen tadi iaitu Syaibah. Okey, betul lah, betul. Syaibah tu nama sebenar Datuk Nabi SAW. Itu pun ada juga kisah dia sebab apa nama dia Syaibah. Cuma saya just saja sebutlah nak bagi tahu kerana kita tak berapa kenal pun kan nama Nabi. Baru sampai itu baru Datuk Nabi tu kan. Sebab apa nama Abdul Muttalib. Sebab apa nama Syaibah. Contohnya lah kan. Dan even macam-macam lagi perjuangan Nabi tak kenal pun kita sebenarnya. Jadi nak kata kat sini kepentingan kita sentiasa belajar kan. Kita sentiasa cari ambil tahu, dengar hadis kan. Dengar, kita ambil manfaat dia. InsyaAllah. Kita masuk sikit lagi, ada masa lagi 10 minit lebih kurang. 10 dalam 7 minit lah. 8 minit lebih kurang. Baik, tengok sikit lagi. Hadis ke-23 ni saya ringkas je. Berdakwah mengajar kebaikan, mendapat doa dari Allah. Ini satu hadis yang menarik sebab apa? Dia doa daripada Allah. Macam mana doa daripada Allah? Okay, tengok dulu. Hadis daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang lelaki. Seorang rajin beribadah, dia panggil abid, abidan. Dari kalimah abdun lah tu. Okay. Seorang lagi adalah berpengetahuan, aliman. Dari kalimah ilmun, tahu. Okay, lalu Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang yang alim berbanding ahli ibadah adalah seperti kedudukan kelebihanku ke atas orang yang paling rendah di kalangan kamu. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta seluruh penduduk langit dan bumi, termasuklah semut dalam batu dan ikan, semuanya mendoakan ke atas orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Hadis hasan dalam Jami' Tirmizi. Baik. So ini saya kira benda ni yang kita mudah faham lah, iaitu kita biasa dengar perbandingan antara orang yang beribadah semata-mata dan orang yang berilmu. Yang mana saya nak ringkas je, iaitu orang yang berilmu tu lebihlah dimuliakan, bahkan diangkat beberapa darjat. Jadi kita mungkin fikir kan, betul orang beribadah takkanlah tak ada kelebihan, mestilah ada kan. Cuma kalau dibandingkan sudah pasti ilmu tu lebih diutamakan. Sebab dengan ilmu tu kita lebih kenal Allah, lebih sekarang ni kita lebih kenal Nabi, lebih kenal hadis-hadis, kita belajar kan. Cuma waktu ni, contohlah dari ibu sekalian dari 7.30, 7.35 tadi sampai 8.35, ibu sekalian sekadar solat. Okey, bukanlah sekadar, maknanya solat sunat, baca Quran. Baca ya, tak bukan kita belajar, baca je. Okey, lepas tu kita apa lagi? Kita zikir, kita doa. Benda tu baik juga. Tapi sejam ni kita hanya buat begitu dan ni hanya mendapatkan pahala. Tapi tak dapat pengetahuan. Kalau kita belajar yang ni, baca dengar hadis tadi, terkenal tentang azab kubur ke, dapat semangat tu. Dengan apa kita belajar ni, automatik kita boleh beribadah. Nak kata pentingnya utamakan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Baik itu dalam majlis ilmu contohnya, kita fokus kan, kita dengar, ambil catatan kan. Jangan kita buat benda lain. Zikir bukan di tempat tu kan, baca Quran pun di tempat tu. Sebab ilmu tu lagi penting. Walaupun dah pernah dengar dah tahu dah. Mungkin kita pun mengajar benda yang sama. Tapi adab kat situ, menuntut ilmu tu lagi penting. Kadang-kadang boleh jadi walaupun tajuk hadis yang sama kan, walaupun mungkin kitab yang sama,
Tapi olahan tu dia ada perbezaan. Mungkin syarahan tu diletakkan lagi macam-macam perkongsian yang baru. Lepas tu kita jangan rasa ilmu kita belajar tu dah cukup lah. Yang kita dengar tu walaupun kadang berulang sikit kan, tapi itulah kita kata peringatan. Macam ayat Quran, kalau kita perasan, kita baca surah-surah, kadang kisah tu berulang. Kenapa? Sebab kita sendiri, maknanya kita ni adalah manusia yang biasanya memang lalai. Kadang dah dengar ada kisah tu, masih lagi buat lagi maksiat. Kan? Dah tahu dah azab semua, macam tadi kita dengar hadis kan, dah rasa dah tahu dah ni. Tapi still kita masih lagi boleh buat dosa. Kan? Sebab apa? Begitu lalainya kita. Sampai datang kematian baru betul-betul nak bertaubat. Itulah yang digambar dalam Quran tu. Umat-umat terdahulu. Datangnya balak kat mereka, baru nak bertaubat. Tapi tak sempat dah. Baik tu dah kira penghujung dah. Dah tutup dah pintu taubat. Tu macam itulah. Sebab itulah ayat Al-Quran yang banyak berulang. Supaya kita ni dapat kita dengar, ingat lagi. Jangan jadi orang yang lalai. Okey, baik. Tengok kedudukan berilmu. Okey, mereka yang mengajarkan kebaikan ini bukan sahaja menerima doa dan rahmat daripada Allah. Malah setiap makhluk di muka bumi terus mendoakan. Dari aspek dakwah, hadis ini mendidik pendakwah agar berusaha memiliki kefahaman yang meluas sebelum terjun ke dalam bidang dakwah. Dan usaha pendakwah mengajar kebaikan ni mendapat ganjaran yang tidak ternilai. Okey. Kemudian Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, yang kita tahu tentang Al-Maqsurat, kita biasa baca tu, beliau yang susun kan, meletakkan rukun faham sebagai perkara paling utama dalam usul 20, usul 20 yang berkaitan dengan perkara asas yang difahami oleh para pendakwah dalam perjuangan. Imam At-Tayyibi menjelaskan mengapa kedudukan orang berilmu itu lebih baik. Menurut beliau, manfaat yang diperolehi ahli ibadah hanyalah buat dirinya, tetapi sedangkan manfaat yang ada pada seorang ilmuwan itu dinikmati oleh semua makhluk, termasuklah semut yang kecil. Kalau kita belajar, kita sampaikan pada orang, kita amal, kan ilmu tu kan dia memberikan kebaikan yang banyak. Kan silap-silap nak kata sekecil-kecil perkara pun akan dapat tempias. Contoh kita ajarkan, bila nampak jalan raya ada benda yang menghalang, kita elak, kita hindarkan. Itu antara kebaikan yang Allah suka. So kita ajar benda tu, dalam hadis disebutkan. Lalu ada yang buat. Bila ada yang buat, nampak tak? Mendatangkan kebaikan. Bukan sekadar kita je yang dapat pahala. Tapi orang yang lalu di kawasan tu, yang mungkin naik motor, dia tak nampak ke apa kan, dia mungkin terlanggar, mungkin boleh jadi apa-apa yang lagi bahaya kan, lebih dahsyat kemalangan. Tapi kita buat tu nampak, dia memberikan kebaikan kepada anonymous, kepada siapa-siapa je dapat. Itulah nak kata pentingnya ilmu. Tapi kalau kita hanya ibadah diri kita je, solat, baca Quran, zikir, diri kita sahaja. Tapi kalau ilmu tak, dia meluas. Apabila pendakwah yang berilmu mengajarkan kebaikan buat masyarakat, kesejahteraan datang bukan sahaja dikecapi oleh manusia, bahkan segala haiwan. Sehingga semut dalam batu pun mendapatlah kebaikan. Yang itulah usaha untuk pagi ni. Saya dulu nak kata kita ambillah sama-sama manfaat ilmu pada pagi ni. Mudah-mudahan dapat bersemangat terus kita menjadi seorang pendakwah yang bersungguh-sungguhlah dengan apa yang kita dengar pada pagi ni. Contoh iaitu tentang kita bersedia dengan amal dakwah ini menjadi pelindung dalam kubur. Kemudian juga kita pastikan sentiasa berdakwah ni ikhlas supaya kita dapat doa daripada Allah. Doa daripada Allah ni macam mana? Dia ibarat macam selawat lah. Macam mana kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita kan, yang dengan caranya sendiri, dengan perkara yang rahsia di sisinya kan. Tapi Allah akan berselawat, di mana selawat itu sendiri maksudnya adalah doa. Yang kita boleh faham kat sini adalah Allah akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi salah satu nak dapatkan kebaikan selain selawat, kita buat ni, berdakwah ni. Mudah-mudahan kita dapat semua kebaikan lah yang Allah sediakan. Dan ingat dalam perjuangan dakwah ni, dalam usaha kita menyampaikan ni, mungkin kadang-kadang tak ramai ingat. Kalau kita belajar daripada kisirah lah kan, sirah Nabi Nuh AS contohnya. Tak ramai pun yang mungkin ikut, yang istiqamah kan, yang mendengar. Tapi itulah cabaran kita. Yang penting jangan kita give up selagi kita masih hidup. Jadi kita masih diberikan kemanisan dalam beribadah, kebaikan semualah. Kita jangan pernah
putus asa daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan yang banyak di sisi Allah. InsyaAllah itulah untuk pagi ni. Saya serah balik kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih.